Kita sebahagian jemaah, dia makan nasi kuah gulai, parpu dah lecah, dia pergi sapu kat baju. Jadi dia jadi lain. Ni apa? Baju cuak kuning merata. Tuan-tuan, tak sama gambaran. Sirah macam kemah. Pakai kayu sugi boleh. Tak kayu sugi elok-elok. Letak pen kayu sugi sebelah. Oh cantik. Oh dia ni orang yang jaga gigi dia pakai kayu sugi. Boleh, cantik. Kayu sugi elok, kemah. Yang ni kayu sugi macam topi Atroman. Tepi kiri kanan celah. Cucuk pula tepi serban. Orang tengok, orang kata selekeh sungguh dia ni. Image jaga. Itu Islam. Dalam semua bab. Jadi itu di antara tujuan kita belajar sirah juga. Sirah mengajar kita untuk bagi gambaran yang betul tentang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Wasjudu, sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Apa yang Nabi ajar? Rukuk, satu. Sujud, dua. Rukuk dan sujud samalah dalam solat. Tuan, jangan buat pandai-pandai duduk tak duduk pergi rukuk. Sebab apa Quran suruh rukuk? Itu tak boleh. Imam Nawawi kata tu bid'ah. Duduk tak duduk saja seronok. Boring, tunggu pas tak sampai lagi pergi rukuk sekali. Tak boleh. Itu salah konsep. Sujud pun sama. Sujud syukur boleh. Sujud syukur boleh. Ni tak ada apa saja seronok. Malas berdiri sujud. Itu tak boleh. Bid'ah. Maksud rukuk dan sujud di sini adalah solat. Wa'budullah, sembahlah Allah. Dan yang keempat, wa'malul khair ataupun waf'alul khair la'allakum tuflihun. Yang keempat, buatlah benda baik. Itu pun perintah. Buat benda baik, itu Islam. Jadi gambaran yang nak bagi tentang Islam kena tepat. Biar orang kenal, oh orang-orang yang mengikut sunnah, depa ni lah yang selalu tolong orang. Depa ni lah yang selalu pergi perang. Tuan-tuan, yang tu kena. Mujahidin yang ramai-ramai ni, dekat Mujahidin di Kashmir, Lashkar Taiba, di apa ni? Pakistan, sepadan Pakistan dengan India, orang sunnah. Di Chechnya, Chechen, orang yang mengikut sunnah. Hamas, orang yang mengikut sunnah. Maka gambaran tu, walaupun kadang-kadang orang bagi trademark yang salah lah. Orang cerita ni pengganas dan sebagainya. Tuan-tuan, saya tak mau masuk campur lah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku. Cerita lain, tapi disampaikan kepada kita lain kadang-kadang. Cuma bila orang kata, oi, yang berani perang ni orang sunnah, kita suka. Kalau tidak orang yang mengikut sunnah, maka hilanglah perkataan jihad, kita suka itu. Allahu a'lam dapat. Saya dengar masa saya pergi melawat Kashmir tahun lepas, sembang dengan beberapa orang Kashmir. Bila sembang-sembang, mereka kata, cerita orang tak tahu betul ke tak betul. Di Kashmir ada dua mazhab yang besar. Satu Hanafi, satu lagi Syiah. Apa kerja Hanafi dengan Syiah? Kerja Hanafi dengan Syiah, dua kelompok besar bergaduh sama sendiri. Hanafi bantai Syiah, Syiah bantai Hanafi, bergaduh. Yang tak ramai siapa dia? Yang tak ramai orang yang ikut salaf. Mereka buat apa? Mereka pergi perang dengan tentera India. Yang tu kita suka. Gambaran tu kemah. Tuan-tuan, kita kata Hanafi pun sunnah lah juga. Empat mazhab sunnah juga. Tapi Syiah bukan lah. Jangan buat masuk sekali. Tapi gambaran tu kita mahu. Gambaran. Waf'alul khair. Buatlah benda-benda kebajikan. Dan apabila kita mempelajari sirah juga. Sirah secara tak langsung mengajar kita hukum akidah, fiqh dan juga akhlak. Hukum hakam. Kita ambil daripada sirah. Walaupun dia dibahaskan dalam bab khas, kita ada hadis-hadis tertentu sahaja yang boleh diambil dalam akidah, yang boleh diambil dalam fiqh, kita tak bahas kat sini. Tapi sirah mengajar kita. Jenis-jenis khurafat apa yang dicantas dulu, sirah mengajar kita. Orang Arab ni, sekarang kita akan masuk bab mungkin bab awal kalau sempat kita akan cerita. Orang Arab percaya apa? Dia percaya orang mati kalau kena bunuh. Ni saya bukan nak camdek orang Melayu, ni orang Arab yang percaya ni. Orang mati kalau kena bunuh, mayat dia tak tenteram. Bila mayat tak tenteram, dia nanti mai jadi burung. Dia mai berkeliaran, kacau orang ramai. Kacau orang ramai, sampailah orang tolong balas dendam untuk dia. Siapa bunuh dia, cari orang tu balas dendam, baru mayat dia tenteram. Bila Nabi datang, awal-awal, bila Nabi di Mekah, Nabi cerita, la hamah, tak ada hantu mayat bergelimpangan.
Tuan, sirah ajar kita. Benda apa yang kita kena cantai dulu? Arab dulu 1400 tahun dulu yang percaya orang mati tak mati, orang mati kena bunuh tak tenteram. Antara langit dengan bumi. Kita kata zaman tu jahiliah, Nabi dah betul. Ni Melayu 2 kali jahiliah, hari ni percaya benda tu lagi. Punyalah tak cerdik. Buatlah khurafat baru. Buat benda baru yang orang kata, oh tak ada hukum. Orang kaji hukum. Yang ni buat khurafat pun jenis lama yang khurafat. Tak payah majlis fatwa susah-susah nak buat mesyuarat, habis duit kopi, duit cetakan. Tak payah, baca hadis satu dah tahu hukum haram. Bagi tahu kat geng-geng nak buat khurafat ni, apa buatlah benda baru, bagi majlis fatwa kerja sikit. Buat ni khurafat pun nampak sangat jelas. Maka sirah mengajar kita hukum akidah. Ajar apa yang berlaku di zaman tu dan macam mana nak cara Nabi cantas. Ajar hukum hakam fiqh. Nabi cerita kat para sahabat, bila kamu dalam perjalanan perang, pergi ke Bani Quraidah, jangan siapa-siapa solat asar sampai hampa sampai ke sana. Lagi tak sampai, jangan solat asar. Maka kita tahu bila perjalanan yang penting kita boleh lewat dan solat. Hukum hakam fiqh. Dalam perang ramai sahabat-sahabat mati, apa nak buat? Tanam dalam satu kubur boleh? Kita tahu boleh tanam dalam satu kubur. Nabi sayang kat Hamzah, maka Nabi solat kat Hamzah. Nabi tambah lebih daripada 4 kali takbir. Berbeza riwayat, ada yang kata 7 dan sebagainya. Beza riwayat. Kita kata kalau kita sayang kat orang tu, boleh kita nak buat lebih. Sirah. Semua kita jangan duk pergi ambil benda yang khas untuk Nabi, tak kat kita. Nabi letak pelepah tamar di atas apa? Atas kubur. Nabi sebut innahuma yu'adzaban, kedua-dua mereka diazab. Bukan diazab kena benda besar, benda kecil. Yang satu kerja dia bawa mulut, satu lagi kencing tak basuh. Nabi letak pelepah tamar, Nabi kata mudah-mudahan diringankan siksaan. Tuan, ada di kalangan sahabat yang pilih pandangan tu. Ada di kalangan sahabat. Cuma pandangan tu tak masyhur lah. Yang masyhur di kalangan ulama, tak ada, itu hak khas Nabi. Yang tu kita jangan nak ikut. Oh ni sirah Nabi, dia pun pergi pacak pokok kat kubur. Pasal apa ambil pacak, ada sirah Nabi nak bagi dia tak kena siksa. Tu merepek. Ambil benda yang kena. Jadi sirah mengajar kita hukum hakam. Akhlak juga sama. Akhlak Nabi dengan sahabat ada akhlak. Dengan orang yang rapat Nabi marah. Ada ketika Nabi marah. Dengan isteri ada ketika Nabi marah. Ada ketika Nabi berlembut. Dengan musuh ada akhlak dan ada adab. Boleh nak baik dengan musuh, tapi jangan bagi sampai Islam nampak hina. Jangan sampai nampak dihina. Buat perjanjian dengan orang Mekah. Nabi di Madinah buat perjanjian dengan orang Mekah. Perjanjian dia apa? Orang Mekah yang masuk Islam, kembalikan ke Mekah. Orang Madinah yang masuk Islam, duduk di Mekah, tak payah dikembalikan. Duduk di Mekah, tinggal kat sana. Nabi setuju. Okay. Umar marah. Umar kata, mana boleh macam ni, nampak macam kita lemah, kita bagi kat mereka. Nabi kata tak. Nabi setuju. Mai orang Quraisy kat Nabi, minta ni perempuan ni, dia ni asal penduduk kami, dia mai ke Mekah, kami nak ambil balik. Nabi kata tak, perjanjian tu untuk lelaki saja, perempuan tak masuk. Tuan-tuan boleh berlembut, tapi jangan sampai kita nampak dihina. Hukum hakam akhlak. Akhlak dengan binatang, akhlak dengan budak-budak, Nabi ajar semua. Kita tahu dalam sirah. Dan bila kita belajar sirah juga, sirah, melalui sirah kita belajar macam mana memindahkan budaya daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dan budaya ni penting. Setiap bangsa dia ada budaya dia sendiri. Dia ada cerita dongeng dia sendiri. Kadang-kadang cerita dongeng, kadang-kadang cerita betul. Itu budaya yang dipindahkan. Dan budaya inilah yang membuatkan masyarakat jadi kuat. Orang mungkin tak buktikan secara saintifik, tapi dia berlaku. Satu bangsa yang dia ada budaya yang kuat, dia bertahan lama, maka bangsa tu daya tahan dia kuat. Bangsa Cina sebagai contoh, daya tahan dia kuat sebab dia ada satu tamadun yang panjang, tamadun yang kuat. Bangsa India sebagai contoh, budaya dia kuat, tamadun dia lama. Dia buat mereka boleh berada di mana-mana. Tuan-tuan, orang kata sekarang, orang kata pilah ke mana-mana tempat di atas muka bumi ni, tak ada tempat yang tak ada orang India dengan orang Cina. Chinese Town, Little India, seluruh dunia mana-mana pun ada. Tunggu lagi setahun 2 lagi akan tambah satu lagi, Indonesia. Indonesia pun mana-mana pun ada. Kuat.
bangsa yang kuat, dia ada pemindahan budaya. Budaya buatkan orang jadi kuat. Dia boleh hadapi tekanan, bangsa tu jadi lasak. Maka sebagai orang Islam bila kita belajar sirah ni lah satu budaya yang kita kena passing kepada generasi lain. Tuan Dr. Mahathir tulis dalam blog dia baru-baru ni. Saya rajin baca blog dia sebab banyak benda yang agak akademik, menarik lah untuk baca. Dia tulis, mungkin salah satu sebab orang-orang Cina bagus dalam pendidikan, mungkin sebab dia ada satu pengaruh budaya yang kuat. Budaya yang kuat support dia di belakang sehingga dia jadi kuat. Dia boleh diletak di mana-mana, tak bagi bantuan pun dia boleh bertahan. Kita kata itu bukan kerana kelebihan, tapi kerana kita tersilap. Kalau kita betul, kita boleh kuat. Tuan-tuan, kecil-kecil budak-budak tulis buku, buat filem cerita tentang pahlawan. Buat filem cerita tentang Khalid Al-Walid, cerita tentang Hamzah, cerita tentang Omar. Kita akan jadi bangsa yang kuat. Ambil daripada Islam. Tu yang nak jadi kuat. Kita cerita gajah silu, merah silu, curi bini dia ni, cabut apa ni, paku kat kepala jadi pontianak terbang. Macam mana bangsa nak kuat? Cerita tak tentu hala. Buka batu, masuk dalam batu, tutup balik, hilang. Apa ni? Lepas tu kita marah, kita ni tak kuat sebab bangsa kita tak ada sejarah yang boleh dipertahankan. Hang pergi ambil sejarah tak kena. Sejarah Islam kuat. Tuan-tuan, Omar bila masuk Islam, Umar kata, inna qaumun, atau nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah bagi kami kuat sebab Islam. Walan naltamisal izzata bighairih. Dan kami tak cari dah kemuliaan selain daripada Islam. Arab, tamadun dia lama lah juga, walaupun taklah selama Cina dengan Hindu. Tamadun dia agak lama, Arab. Tapi bila masuk Islam, mereka tak ada lah bangga tentang Amr bin Luhai, cerita tentang dulu kala syair-syair Arab. Tak, sahabat berhenti. Sahabat cerita tentang perjuangan mereka. Lepas Nabi wafat, Aisyah bawa Hisham bin Urwah, bawa mai jalan satu-satu tempat. Ni Bukit Uhud, di sini orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Nah, di sini sahabat ni mati, sahabat ni kena bunuh. Di sini Dihyah Al-Kalbi buat apa? Di sini Abu Dujana bunuh berapa orang? Maka dilahirkan generasi yang kuat. Sebab pindahan sejarah tu kuat. Tuan-tuan, kita jangan nak marah bangsa lain maju tak maju. Kita salah ambil sejarah. Pi ambil, tekankan dalam jiwa, sejarah-sejarah tak kena. Cerita dongeng sang kancil nak melintas sungai, bijak atas boya satu-satu lintas sungai. Apa punya cerita kita buat baik kat orang ni? Tak kena. Maka apabila kita belajar sirah mengajar kita untuk memindahkan budaya daripada satu generasi kepada generasi lain. Tuan-tuan, belajar sirah kita akan tahu umat Islam adalah umat yang kuat. Umat Islam adalah umat yang tahan lasak. Umat Islam bada'a ghariban, bermula dalam keadaan gharib, aneh, ganjil, sikit. Kalau keadaan tu mereka bertahan, bina kekuatan, boleh survive. Sampailah wasayaudu kama bada. Last kali dia akan kembali gharib. Apa nak buat? Sirah ni akan pertahankan kita. Sirah ni akan ajar kita kalau kita ni tak ramai, apa yang kita kena buat? Ruang lingkup kecil saja kita ada, apa yang kita kena buat? Perpindahan budaya. Allah sebut dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Allah cerita Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad keras terhadap orang kafir, kuat terhadap orang kafir, syadid, teguh terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan, ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka sentiasa rukuk, mereka sentiasa sujud mencari redha Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda di muka mereka daripada sujud.
Tuan, generasi mana nak hidupkan? Generasi yang macam tu. Sirah mengajar kita. Apa generasi kita nak hidupkan? Sejarah ni kita pindahkan. Sejarah orang-orang yang kita nak bentuk mestilah orang yang keras terhadap kafir. Bila sentuh buat agama, mereka keras. Sesama mereka